A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati, diberkati Allah, diberi petunjuk oleh Allah SWT, diberi bimbingan kepada hati kita ni. Mudah-mudahan hati kita sentiasa ingat Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang diredai oleh Allah SWT. InsyaAllah. Hidup kita matlamat akhirat. Matlamat kita nak berjaya di akhirat, nak bahagia di akhirat. Matlamat kita untuk mencari keredaan Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jangan tukar arah, jangan tukar jalan. Kekal di jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Allah ridha. InsyaAllah. Sahabat-sahabat ni, jatuh tertiarap, jatuh tersungkur, susah macam mana pun, ingat Allah ada. Itu je, pegang tu je lah. Sesukar mana pun hidup kita, sesulit mana pun hidup kita, besar mana pun musibah, besar mana pun azab Allah, minta maaf, besar mana pun ujian Allah, besar mana pun kata orang kat atas kita, besar mana pun fitnah orang kat atas kita, yakin Allah ada. Tu je, yakin Allah ada. Dunia ni tempat sakit tuan-tuan, jadi pilihlah dunia untuk sakit, jangan sakit di akhirat. Faham ke faham? Dunia tempat sakit. Kalau sakit kat dunia kita mengeluh, sakit kat dunia kita menyalahkan orang, sakit kat dunia kita pindahkan kat orang, sakit kat dunia kita tuduh orang, maka bersedialah untuk sakit kat akhirat. Faham ke faham? Sebab sakit kat dunia ni tuan-tuan, sekejap. Kalau sakit kat akhirat, dia melibatkan masa yang sangat panjang. Jadi bila kamu melihat orang jatuh, bila melihat orang susah, melihat orang sakit, jangan kamu memandai-mandai ambil tugasan Allah SWT. Ni musibah lah ni. Ini sebab macam ni lah. Ini dia macam ni. Jangan. Kamu tak tahu skrip Allah. Jangan memandai-mandai. Mereka-reka skrip. Ikut naluri, ikut rasa, ikut keinginan kita sendiri. Ada orang Allah jatuhkan dia kerana Allah sayang dia. Kau fikir kalau jatuh maknanya Allah benci. Kalau jatuh maknanya Allah tak ambil tahu. Kalau jatuh maknanya Allah tak pandang. Jangan tuan-tuan. Rasulullah sepanjang hayat baginda berulang-ulang kali susah, berulang-ulang kali sulit, berulang-ulang kali jatuh. Faham ke faham? Jadi jangan kita menilai manusia mengikut pandangan mata kasar kita, mengikut kefahaman kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kat pejabat cerita dengan orang, yang padan muka, sombong sangat, dah jatuh. Jangan. Allah jatuhkan dia kat dunia, dia bertuah daripada engkau yang tak jatuh-jatuh, yang kau anggap engkau mulia, yang kau anggap engkau hebat, engkau anggap engkau suci, lagi murni, kan tak jatuh-jatuh. Rupanya Allah nak jatuh, nak ganyak engkau, nak humban kau ke akhirat. Kan rugi. Allahu Akbar. Padan muka dia, dah bisnes dah bankrupt, bisnes dah lingkup. Itulah masa dulu kaya, sombong, angkuh. Allahu Akbar. Ketika dia sombong, ketika dia angkuh, mungkin ada perkara-perkara yang kamu tak faham, kamu tak tahu, dia buat di belakang. Dia bantu anak yatim ke, dia sedekah madrasah ke, dia keluar zakat. Jadi Allah jatuhkan dia kat dunia supaya dia tak jatuh kat akhirat. Dengan jatuh di kat dunia tu, dia dikenal Allah. Bila dia jatuh kat dunia tu, dia dah mula solat berjemaah. Kau ada solat jemaah, engkau ada kenal Allah. Kan cerita-cerita debat-debu, solat kita pun tak khusyuk, tak rasa adanya Allah. Kemudian kita nilai orang, kemudian kita tafsir hidup orang. Allahu Akbar.
Faham ke faham tuan-tuan? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita banyak tak berseri hidup orang. Kita banyak menilai kan kehidupan orang. Kita tak sibuk dengan kehidupan kita. Tu banyak orang kahwin bercerai. Kenapa banyak orang kahwin bercerai? Tak ada kajian terperinci yang dilakukan. Sepatutnya kan mana-mana organisasi yang diberi amanah yang menguruskan kekeluargaan dari segi menteri sampailah pelaksanaan dasar, sepatutnya adalah kajian secara terperinci. Kan? Allahu Akbar. Mungkin saja kehidupan hari ini kita sibuk dengan kehidupan orang lain, kita nak jadi seperti orang lain, sehingga kehidupan kekeluargaan kita lingkup, hancur, lebur. Nampak tak? Kita asyik pandang anak orang, anak kita sendiri pun terlepas pandang. Kita asyik bicara tentang kehidupan orang, sedangkan kehidupan kita kan langsung kita tak pandang, langsung kita tak ambil tahu, langsung kita tak beri perhatian. Nampak tak Kita sibuk dengan urusan dunia sampai anak-anak sendiri, keluarga sendiri, suami isteri kita tergadai. Kita lupa, kita alpa. Nampak tak? Satu, banyak isu perceraian hari ni. Kalau buka kat Facebook, kat TikTok, saya tengok, alahai, bercerai tu macam apa ni? Macam apa, tukar baju. Selepas 10 tahun kami dah tak ada sepahaman. 10 tahun pun tak sepahaman. Ada mai. Sebenarnya minda kita banyak kat dunia. Kita punya kehidupan ni kan banyak mengejar dunia. Macam mana dah hidup 10 tahun, 15 tahun tak ada sefahaman? Nampak tak Sebab kita tak pernah berusaha untuk bersama. Tak pernah berusaha sungguh-sungguh kan untuk kita kenal hati budi satu sama lain. Satu katil, satu bilik air, kadang-kadang satu bantal. Kan? Tubuh bersatu jadi satu. Nampak tak? Boleh tak sepahaman pula. Sebab masing-masing dah ada orang lain. Masing-masing ada yang kan mengejar yang tak perlu dikejar. Ingat tu, pegang. Pegang manusia kejar benda yang tak perlu kejar. Faham? Faham ke faham ni? Dan berapa ramai daripada kita, rumah tangga ke atau apa saja jadi rosak, jadi bencana, jadi musibah, jadi hancur, lebur kerana mengejar benda yang tak patut kejar. Anak-anak muda kejar, kalau anak perempuan nak kejau jantan. Benda tak perlu kejar, jodoh dalam tangan. Nak kejau juga. Nampak tak? Yang lelaki nak kejau perempuan. Engkau waktu ni, engkau waktu sekolah, waktu belajar, buka buku. Kan? Buka Quran, baca Quran, fahamkan hadis tu. Kan? Hafal ayat Quran. Tak. Masa ni lah kau pergi kejau perempuan. Masa ni lah kau fikir macam nak tackle perempuan. Macam ni lah kau gedik nak pergi kejau lelaki. Nampak tak? Kerja yang tak perlu kau buat, kau buat. Akhirnya apa berlaku? Hancur lah. Engkau dah jadi bapa, umur 50 lebih dah macam aku lah. 50 lebih dah semua putih. Punya bangang tahap gaban. Kan? Bebal tak pernah pandai. Kan? Allahu Akbar. Anak pun dah besar-besar berbelas-belas tahun. Ada yang 23, 24 tahun. Masih lagi nak fikir pasal perempuan. Masih lagi nak lihat perempuan bergetah. Dah tua dah nak mampus. Nampak tak? Benda tak perlu buat, dia buat juga. Ada handphone, pergi scroll tengok video lucah. Apa kebodoh kita ni? Dan apa kebangang kita ni? Nampak tak? Allahu Akbar. Allah bagi kita mata untuk apa? Menikmati kebesaran dia, bukan menikmati tubuh orang. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita buang masa buat kerja yang tak perlu kita buat. Kita pergi office, apa lagi? 3-4 orang cerita hal orang. Benda tak perlu buat, kita buat. Benda tak perlu kita buat. Dapat ilmu ini tak? Apa dia? Benda yang tak perlu kita buat, tapi kita separuh nyawa dan sepenuh jiwa kita buat benda tu. Nampak tak? Tahap kebebalan kita dah sampai. Nampak tak? Beria benar cerita hal orang. Bukankah cerita engkau nanti akan dibicarakan di hadapan Allah? Engkau beria benar buka seluar-luar aib orang. Bukankah kau nanti akan diaibkan di hadapan Allah? Engkau sibuk nak cerita hal orang, sedangkan kau sendiri akan dibicarakan di mahkamah Allah. Engkau buat benda yang tak perlu buat. Nampak tak? Engkau buka kedai makan dah bagus lah. Orang tak ada, pergi belajar marketing lah. Pergilah bangun tahajud. Jagalah amal, baca Quran. Ini dalam kepala otak bersarang. Orang buat aku, orang santau aku, orang hantar kemenyan, orang hantar batu, orang hantar tulang babi, tulang jongkong. Jongkong mas ambil. Orang hantar apa ni, tulang kingkong. Tulang monyet beruk. Kalau santau macam tu lah, tulang-tulang je. Kan, tulang kan makanan jin. Macam-macam. Bersarang pemikir macam tu. Serah je pada Allah. Wahai Allah, kedai aku tak ada orang. Aku yakin rezeki aku di tangan kau. Aku mohon pada engkau, ya Allah, hadirkan orang ke dalam kedai aku. Wahai Allah, kalau seandainya ada orang benci aku,
Seandainya orang tak selesa dengan pencapaian hidup aku. Seandainya ada orang iri hati dengan kehidupan aku, kedai makan aku. Wahai Allah, berilah mereka itu hidayah. Berilah mereka itu petunjuk. Wahai Allah, murahkan rezeki aku. Permudahkanlah segala urusan aku untuk cari rezeki. Wahai Allah, bantulah aku. Ya Allah, kerana aku nak bangunkan. Macam saya ada madrasah kan. Ya Allah, tolong aku ya Allah, kerana aku nak bangunkan madrasah. Dalam madrasah ni anak yatim ya Allah. Dalam madrasah ni anak orang susah ya Allah. Dalam madrasah aku ni anak ada anak fakir miskin ya Allah. Murahkan rezeki aku. Permudahkan segala urusan aku ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang kau bagi ni cukup untuk kehidupan aku. Ya Allah, nampak tak, kita minta lah. Kita buat benda yang tak perlu buat. Tok, minta tolong sikit Tok. Ni kedai saya ni dah 4 bulan tak ramai orang Tok. Dulu pendapatan berpuluh-puluh ribu. Satu hari sampai 4-5 ribu Tok. Sekarang dah teruk Tok. Nak dapat RM200 pun susah Tok. Saya ni susah. Nampak tak, engkau tak perlu buat benda yang kau buat sekarang tu. Mengadu pada Tok Momo. Engkau mengadulah pada Allah. Tok Momo tu sendiri pun kan, dia mengadu pada Allah. Punya bebal kita mengadu kepada Tok Momo. Tok Momo tu sendiri tadi pagi dia jatuh kat tandas, dia jatuh berdebu. Dia sebut apa? Dia tak sebut jin. Tak ada. Aduh, jin. Tak ada. Ya Allah sakit, ya Allah sakit. Allah. Nampak tak? Faham tak? Dia sendiri tuan-tuan, kan, bila sakit dia hantar isteri dia pergi hospital. Dia tak cari bomo lain. Nampak tak? Kita banyak buang masa untuk benda yang tak perlu kita buat. Faham ke faham? Kan, kita buang masa buat benda yang tak perlu kita buat. Itu yang antara sebab mengapa banyak orang bercerai. Nampak tak? Dah cukup dah satu kereta, nak beli 2 kereta. Sebab beli 2 kereta tadi, masalah keuangan berlaku. Nampak tak? Duit dah tak cukup. Sebab tamak, sombong, angkuh. Cukuplah rezeki yang Allah bagi. Engkau ada kereta, suami engkau ada kereta, isteri engkau ada kereta, engkau sebagai suami ada kereta. Cukuplah. Nak 1 biji kereta lagi. Dah cukup 1 rumah, nak beli 1 rumah lagi. Akhirnya, ikat perut, duit tak cukup. Tiba-tiba bisnes jatuh. Bila bisnes jatuh, kos yang ada ni siapa nak bagi bayar? Maka berselisihlah antara suami dan isteri. Bergaduhlah, disalahkan dia. Nampak tak? Faham ke faham? Kadang-kadang lebih teruk, kan? Lebih hangit, lebih busuk daripada tai, Allahu Akbar, lebih meloyakan daripada bangkai. Bila dia bergaduh, dia bawa orang semua masuk dalam pergaduhan dia. Yang ni serang kat Facebook, yang ni serang kat Facebook, diserang kat Facebook. Dah yang kat netizen ni yang tak belajar agama, yang tak faham, join sekali. Dah dia suami isteri bergaduh, 100 orang berdosa. Dia suami isteri bergaduh, kalau dia artis lagi dah banyak orang duduk kat bawah tu. 1.5K, 2K komen. Oh, aku tak ada orang tengok, tak apa. Kan? Ini yang kita risaunya, ada nama besar-besar ni. Ramai orang komen, pam, dah 2 puak. 2 puak, Allah murka. Sebab bergaduh. Yang dia bergaduh orang, yang kita berdosa sama buat apa? Allahu Akbar, subhanallah. Nampak tak? Banyak orang buat benda yang tak patut dia buat, tuan-tuan. Faham ke faham? Tak patut dia buat. Contohnya apa? Ambil towel, tak pakai baju, ambil towel, berus gigi letak kat mulut. Nampak tak Pegang Colgate, bawa badi kecil, pergi mandi kat lopak air kat tengah jalan. Benda tak patut buat, bodoh dia buat. Macam itulah kebodohan kita. Nampak tak? Itu nampak bodoh kan? Nampak bodoh kan tu? Kan? Lopak air besar kat tepi jalan, kereta banyak, dengan towel, ubat berus gigi kat mulut, bawa badi kecil, pergi mandi kat lopak air tu. Kan? Nampak bodoh tak? Tapi orang tak nampak cerita hal orang tu lagi bodoh. Mengutuk orang tu lagi bodoh. Bawa cerita aib orang tu lagi bodoh. Orang tak nampak. Syok, benda syok. Gosip kan syok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Banyak orang buat benda yang tak patut dibuat. Nurin, tu faham Tulis Nurin perkataan tu. Buat benda yang tak patut buat. Faham kan? Allahu Akbar. Soalan, ada soalan? Nak soalan? Ni soalan. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan daripada platform W. W tu apa? Wow. Salam Pak Haris. Saya ibu tunggal, ada anak 3 orang. Masalah saya berpisah hidup. Anak-anak ada dengan saya. Bekas suami selalu datang tengok anak. Soalan saya, susah nak lupa masa lalu. Saya ada orang ajak saya kahwin. Dalam masa yang sama, saya selalu fikir bekas suami saya, kesian kat dia. Kalau nak balik dengan bekas suami, saya macam tak ada perasaan pada dia. Cuma ada perasaan kesian je. Boleh tak bagi pendapat Pak Haris? Kau carilah Allah. Kesian tu, kau kahwin kerana kesian pun tak boleh. Nanti berulang balik apa yang berlaku menyebabkan perceraian. Tetapi cari Allah. Wahai Allah,
kau hadirkan sayang aku pada bekas suami aku agar kami bersatu balik. Kan? Kerana engkau, bukan kerana anak, kerana engkau. Kan? Untuk kami uruskan anak-anak tu. Mintalah Allah. Nampak tak Daripada kau cari orang lain, baik kalau suami kau tu dah bersedia untuk menjadi suami kau balik, dia bersedia untuk lupakan apa yang berlaku, atau dia berjanji nak jadi baik, dan kau dah test beberapa kali, dan kau kena solat hajat, engkau minta bantuan Allah, kan, supaya bantuan Allah tu sampai. Kau tak boleh pakai hukum akal. Tengok-tengok macam baik, kau pandang dengan mata, semua benda jadi baik. Faham tak? Kita ni duduk-duduk, ada satu entah mana dua lelaki kawan kita bawa, dia pun cerita, ini labur dapat pam. Kita dengar, tengok kawan kita, dia dah masuk, kita masuk. Apa jadi? Tertonggeng-tonggeng kita. Nampak tak? Jangan benarkan perasaan kita menguasai jiwa kita. Jangan benarkan keputusan secara mendadak. Minta, bagi saya peluang sikit. Dan bagi saya dalam 2-3 minggu. Lama sangat. Benda nak jadi kaya ni. Jangan tangguh-tangguh. Apa mana tangguh? Memanglah kena tangguh. Duit bukan senang. Bukan macam ni datang duit. Kau nak senang dapat duit. Kita ni kadang-kadang bodoh, boleh tahan juga. Kan, dengar orang cerita kaya, kita tiba-tiba labur duit apa yang ada. Kan, termasuk aku yang bodoh ni. Kan, kena juga. Kan, dengar orang kaya, ni yang datang ni kita percaya. Datang watak yang bagus, apa kita memang percaya dia. Dia pun cerita ni macam ni. Wah, kalau dia ni masuk macam ni, aku masuk jadi macam tu. Habis. Jadi, orang macam saya pun dalam kau tembok, tuan-tuan jangan ikut. Kita sama-sama pergi menghadap Allah. Wahai Allah, ada entah mana mamat ni, kan, daripada zoo mana, tak tahu zoo Taiping ke zoo Melaka. Dia datang, ya Allah, dia kata boleh jadi kaya. Sedangkan kau yang maha kaya, ya Allah. Aku minta bantuan kau, ya Allah. Benar ke, ya Allah? Betul ke, ya Allah? Tunjukkan aku, ya Allah. Minta bantuan Allah. Kadang-kadang kegairan itu menyebabkan kita lupa kita ada Allah. Kadang-kadang kegairan itu menyebabkan kita lupa nak sujud pada dia. Macam itulah anda bila dah bercerai suami isteri, nak bersatu balik tapi rasa macam was-was, takut-takut. Suami ulang balik perkara sama, isteri ulang perkara sama, tapi pandang anak macam tak sampai hati. Jadi jantan-jantan ni kat luar tengah berdiri ni nak tackle kita. Nampak tak? Yelah kita masih bergetah lagi. Kan? Tak percaya kau kentut. Tak, engkau tahan tahi tu 2 minggu tak berak. Engkau kentut depan lelaki tu, kau tengok apa dia kata. Oh, wangi lah, tu semua kau boleh buang. Itu semua pembohong. Tak percaya kau buat dia. Saya nak kentut sekejap Awak rasa macam mana bau saya? Wangi, itu semua kau tenang. Itu semua pembohong. Kahwinlah orang yang benar. Betul tak? Kahwinlah orang yang benar. Ini gosok gigi tak ada dah 2 hari. Bila cakap, kita kata, bau kasturi lah awak main mulut. Itu semua kepala bar tu boleh baling dia. Baling dia balik ke zoo Taiping atau zoo Melaka. Ni 2 zoo paling besar. Selain tu zoo negara. Kan, kau tak pergi ke Tugu Negara, jadikan dia kaku. Faham tak? Semua bohong. Faham tak? Kalau dia banyak puji kita, tuan-tuan boleh singkirkan dia lah. Dunia ni bukan untuk dipuji. Awak ni kan memang harap, saya tengok awak ni memang inilah mimpi saya. Kepala, mimpi otak engkau. Saya sentiasa mimpi wanita sehebat awak, secantik, sebaik. Dia dulu dah kahwin, dia duda sekarang. Dia tak pernah mimpi bini dia ke? Asal mimpi bini orang pula. Faham tak? Jadi, bila kita asyik masuk, kita akan terperangkap dengan kata dan bicara orang. Orang puji kita, macam main ganja lah, halalai. Hayal. Kan? Dunia anak punya. Kan? Tapi bila dia dapat? Kan? Faham tak? Macam orang ambil ketum. Kan? Tapi ada orang ambil ketum, dia bertenaga. Kan? Wallahualam. Jadi puan, buat solat hajat, minta bantuan Allah, bangun tahajud, minta bantuan Allah, wahai Allah, perasaan aku ni ada pada suami tapi tak cukup kuat. Tapi ada lelaki lain sedang menghampiri aku, nak gebut hati aku. Wahai Allah, hati ini nak bagi pada siapa? Nak bagi kepada suami aku yang gelap gelita, legam, kan? Atau pada lelaki yang campak semat, ada kerjaya, wahai Allah. Tapi dia kata, aku kena kahwin jadi isteri kedua. Kan? Dulu aku bercerai dengan suami aku. Ni pelik ni. Perempuan dengar. Orang perempuan dengar. Followers pak dia banyak perempuan. Aku pelik tau. Ni benar-benar berlaku. Banyak follower pak dia macam tu. Dengar suami dia kan terbongkar cerita. Suami dia kahwin satu lagi. Ceraikan saya. Oh, dia punya jeritan. Jiran nombor ke 400 dengar. Nombor yang sebelah rumah dah pekak dah. Nombor yang ke 400 tu dengar. Terpanjat. Mak dia dah tua tu terus Parkinson. Kan?
Ceraikan saya. Awak tak jujur dengan saya. Awak kahwin satu lagi. Tak cukup dengan pengorbanan saya. Tak cukup ke apa yang kita ada. Anak dah besar-besar. Awak tak tahu malu ke? Awak tak tahu malu ke? Ceraikan saya. Suami pun tertekan. Diprovok berterusan. Dia pula dapat bini muda. Kan? Balik-balik tengok senyum. Kan? Dia kata, pergi mampus lah tinggal yang tua. Kekal yang muda. Ambil yang muda kan? Contoh. Dah cerai. Selepas setahun, perempuan ni kenal seorang lelaki. Boleh pula nak jadi isteri kedua. Kau tengok pelik. Kau tengok, tahun lepas dia bercerai pasal dia tak memadu. Hari ini dia boleh terima satu lelaki, boleh jadi madu pula. Aku pun pening kepala lah. Mungkin yang tu madu apa tu? Madu tualang. Yang tu madu petualang kot. Faham tak? Satu madu lebah, satu lagi madu apa? Madu di tangan kananmu. Ada lagu Indonesia kan? Racun di tangan kiriku. Kan? Betul tak aku cakap ni? Madu di tangan kananku. Kan? Kalau aku nyanyi ni, aku takut kau menangis. Kan? Faham tak? Pelik kan? Dulu bercerai pasal tak nak memadu. Tapi lepas bercerai, kena seorang lelaki. Allah, kereta sport. Allah mak muka handsome. Macam Iqbal ambil muka. Perempuan kau tengok memang nak. Kalau aku tengok, aku minta. Tapi muka ala-ala Hindustan ni memang banyak warna. Kan? Ni pasaran laris ni Iqbal ni. Memang ni memang handsome. Kalau nak kenal siapa Iqbal, saya kenalkan di atas pentas nanti. 24 bulan 12. Di Hotel Muzaffar, saya akan kenalkan siapa Iqbal. InsyaAllah. Tak tengok, tak tahu lah. Kalau dia bersalin pada itu, tak boleh, dia tak datang lah. Kalau dia dah bersalin pada itu. Apa bersalin? Ikut mana tu? Dia Mas Azab. Pelik kan manusia hari ni kan? Faham tak? Dia tanya saya pula soalan tu. Pak Riz, macam mana saya tertekan? Kan? Dah jadi isteri kedua ni tertekan. Nampak tak? Dulu suami dia kahwin, dia tak nak terima madu. Dia terima pun lelaki, dimadukan. Hari ni dia pula rasa susah. Pelik dunia hari ni. Adakah anda seperti itu? Kan? Allah Akbar. Subhanallah. Oh, okey, tak dengar Okey, soalan. Oh, Puan Abdul Anggun ada Semua berkongsi cerita-cerita tu. Okey. Alhamdulillah. Ya, soalan. Daripada platform F, apa pendapat Pak Riz tentang anak-anak remaja yang terikut-ikut dengan trend sekarang? Nurin jawab lah. Jawapan ni untuk Nurin. Untuk aku, sebab aku dah remah tua. Ni remaja. Ni remalap. Jangan. Memang. Dulu aku buat macam tu pada Syafiq. Sebab tu, mana satu Syafiq? Iqbal Jangan lupa Iqbal. Lelaki yang handsome, walaupun kulitnya hitam, tapi apa setompok-tompok manggis apa je? Pokok manggis, buah manggis kan. Macam itulah, aku tak ingat lah. Kan? Sebab dulu aku belajar bahasa Inggeris. Orang kampung aku semua cakap bahasa Inggeris. Maklumlah. Lahir kat Switzerland. Remaja hari ni kan, memang kalau kita perhatikan, tuan-tuan jangan gelabah. Satu, tuan-tuan kena terima dan akur. Zaman kita juga pernah jadi remaja. Setiap kita ada zaman kita sendiri. Zaman saya, zaman rock. Zaman saya lagi dahsyat kan. Tak siapa umur 50 tahun ke atas, 45, 48 sampai 50 tahun ke atas. Kamu tahu kan, zaman kita zaman kemuncak kenikmatan dunia. Pada waktu tu ada yoyo, ada BMX. Bukan PMX, tak ada kena-mena BMX. Basikal BMX tu. Kan? Pada zaman tu breakdance keluar. Masa tu juga tengah letup irama rock satu dunia. Kan? Deep Purple, Scorpio, kan? Iron Maiden, tengkorak semua tu. Kalau kat Malaysia search Left Handed, kan? Tak main nak ikan matra. Kan? SYJ, SPDC, Me. Zaman tu, setiap orang ada zaman. Dan orang yang gila pada waktu itu sedang duduk di depan kamu sekarang. Zaman rock. Pegang abang-abang.
Dan dia sekarang tengah pakai skop hitam. Tengah bagi ceramah depan kampus sekarang. Setiap orang dia ada setiap kita ada zaman kita. Yang penting sebenarnya bagaimana kamu mendidik anak-anak kita. Tarbiyah mereka. Jangan buang mereka ketika mereka silap. Jangan singkirkan mereka ketika mereka terkilaf. Bimbing. Nurin ada depan saya sekarang. Dia sedang duduk dengan saya selama sebulan. Kita tak buang dia, kita layani dengan baik. Faham tak? Anak remaja, dia di zaman dia. Anak saya sendiri pun terpalit dengan Korea. Tapi Hafiz 30 juzuk syahadah. Tapi ini minat Korea. Maklumlah bapak dia macam ada muka-muka Korea. Habis. Tapi saya tak tipu lah. Memang saya lahir kat apa Korea. Itu mana tu sekarang? Bila mak aku lahir kat Korea, cepat-cepat pergi Switzerland. Aduh. Aku malam petang ni nak pergi Kelibah. Becek balik, kau balik lagi. Aku nak pergi. Satu abang aku sakit, dia terkeliru. Setiap remaja, setiap kita ada zaman kita Budak sekarang di Korea kan. Budak sekarang dengan pakaian dia. Kalau kita tengok pakaian kita dulu, kita sekarang ketawa. Dengan bottom dia, seluar ketat. Saya dulu seluar ketat. Nak buka saya panggil adik-adik saya tarik. Dia selalu tak lepas kat sini. Seluar ketat kita tak lepas kat sini. Dengan kat apa? Buku lali dengan juga apa ni? Kat lutut. Ketat. Saya ada seluar ketat. Ya. Kan? Tapi kalau kita tengok gambar saya ada album. Simpan je kat rumah mak. Anak-anak saya tengok ketawakan saya. Saya ada motor saya motor rider MS 204 rider kan. Tapi kalau tengok motor tu kita rasa best lah kan. Tapi tengok pakaian kita dengan rok bunga-bunga, lepas tu kepala jambul. Ni zaman dulu jambul. Macam ni jambul dulu, lepas tu tiup jambul. Sekejap masuk tandas. Nak basahkan rambut, nak tarik zaman dulu. Tapi bila tengok gambar tu, saya berpaling balik macam terperanjat. Tapi tu aku dulu tu kan, 40 tahun yang lepas, 35 tahun yang lepas, tu berlaku kan. Setiap remaja dia ada, setiap kita ada zaman remaja kita. Raih mereka, namun pada waktu sama tarbiyah mereka, bimbing mereka secara berterusan. Tapi bagi mereka yang ada kuasa, seperti kerajaan yang ada kuasa kan, kita kena jalankan kan, dasar-dasar yang pro kepada Islamik. Nampak kurangkan hiburan, ketatkan sikit kan, desen-desen hiburan. Itu penting sebenarnya. Kita di kaliak ramai di peringkat bawah tak ada kuasa. Jadi kuasa yang kita ada dalam keluarga masing-masing. Kan? Macam anak saya ketat. Budak sekarang bukan mudah nak tundukkan dia. Kan? Kau ambil handphone, dia ada handphone tempat lain. Dia ada SIM card. Faham tak? Jadi bukan mudah sebenarnya. Sebab tu paling penting. Nak tahu tak jawapan dia? Paling penting apa dia? Kamu sebagai mak, kamu sebagai ayah, kena ada Allah. Hanya Allah saja jalan penyelamat kita. Wallahi. Hanya Allah saja jalan penyelesaian kita. Hanya Allah saja jalan untuk kita selamat. Percayalah. Kan? Bukan mudah. Kan? Kita membabulas. Apa isi aku tulis tu? Apa yang nak cakap tu? Cik Zaini WhatsApp nak kerja, tak nak berhenti. Berita terkini. Cik Zaini WhatsApp. Tak ni. Isi saya, dia ganggu lah saya. Dia ganggu. Nampak, isi saya ganggu. Saya buat live Tuan-tuan, adakah perlu mencari isteri yang lain pula supaya tak diganggu? Jangan risau. Saya sudah 50 lebih tahun tak terfikir nak kahwin satu lagi. Yang terfikir macam mana saya boleh pergi ke Palestin berpegang dengan berpegang dengan Israel. Perang Israel. Aku dengar kau cakap berperang bersama Israel. Kan? Macam mana kita boleh sama dengan Abu Ubaidah? Kan? Allah Akbar. Saya mohon pada Allah, bagilah laluan ya Allah. Kan? Mudah-mudahan saya terpilih bersama dalam perjuangan ni. Itu impian kita. Jangan buat benda tak patut buat. Dah tua nak mampus, fikir perempuan lagi. Betul tak? Tak mau fikir kah? Ya kah? Aduh. Tapi bini tak ada potong gaji tau. Kambing ada potong gaji. Faham kan? Ada masa kita nak fikir benda-benda yang tak patut kita fikir. Jadi anak remaja ada ruang untuk kita bangunkan mereka. Kan? Satu tuan-tuan, saya minta jasa baik boleh tak? Kan? Kalau ada anak-anak remaja yang anda ada anak remaja umur 18 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 12 tahun, 13 tahun, bawa pergi program Pak Riz. Program keluarga. Pada 24 bulan 12. Pak Riz nak sangat jumpa dalam satu himpunan yang besar. Kan? Kita nak jumpa 800
Dewan tu boleh masuk 800. Daripada setia-setia itu 2,000 orang. Sekarang kita dah kurangkan jadi 800. Adalah dalam 100 orang lagi tempat kosong. Masih ada. InsyaAllah. Kita memang letak lebih. Kan? Kita takut nanti. Sekarang kan dah datang balik kegilaan. Dah mula kuarantin lah. Yang ni lah sakit jatuh. Alamak. Ingat. Semua ini boleh kita kalahkan bila kita kembali pada Allah. Yakin pada Allah. InsyaAllah. Soalan Syafiq. Bangunkan anak-anak terbiar mereka dengan agama. Itu. Ma, WhatsApp nak jumpa. Kita WhatsApp nak jumpa. Tak nak macam tu main bagi-bagi. Tak ada nilai ni. Betul, tak ada nilai. Kan? Dalam hidup ni hargai, nampak? Sebulan sudah cuba tempat lain. Rasa susah. Hargailah. Kita kat sini macam satu keluarga. Betul tak? Tak apa, kita macam keluarga, betul tak Kan? Bila kita bergerak macam keluarga, susah senang mesti sama-sama. Betul tak? Ada masalah bagi tahu kita lah. Kita sama-sama lah. Itu betul. Kan? Hari tu hari yang gelap, semua kat madrasah. Hari sudah gelap apa? Bukan kau Bal. Hari sudah gelap. Okey. Hari sudah gelap, betul. Hari sudah gelap. Pelik juga ini. Makin kejar. Lihat apa boleh buat dia pun. Jangan lupa pada hari program 14 yang dah daftar, cari manusia yang paling gelap. Itulah Iqbal. Tu pula. Dia make up lagi sikit. Betul. Memang Islam Memang Islam. Oh, ni tambahan tu. Jangan lupa 24-12. Okey, soalan. Daripada platform Y, daripada Puan Sofia Elia, Pak Aris, saya nak pergi program Pak Aris bulan Disember ni, tapi suami tak benarkan. Bagaimana saya nak berdepan dengan perangai suami yang begini Sayang suami-suami macam tu. Kita lelaki kita kena gentle lah, jadi jantan. Kita kena kaut sebanyak mungkin ilmu. Kita kena cari sebanyak mungkin ilmu. Sebab dalam kehidupan hari ini, cabaran kita sebagai mak dan ayah bukan sikit dahsyatnya. Bukan mudah cabarannya. Sangat sulit tuan-tuan. Saya sendiri yang bagi talk 28 tahun. Anak saya 3 orang perempuan. Bukan mudah. Bukan mudah. Sebab tu saya selalu, teknik saya begini Saya belajar pada guru saya buat macam ni. Saya buat yang terbaik pada anak-anak orang. Takdirnya saya ada madrasah. Saya cuba buat yang terbaik pada anak-anak pelajar saya. Bangunkan mereka, terima mereka seadanya. Kemudian bertawasul. Ya Allah, aku sedaya upaya untuk bantu anak-anak remaja. Maka aku mohon, Ya Allah, kalau kau terima amalan aku ini, Ya Allah, selamatkan anak-anak aku daripada maksiat, daripada zina, daripada perkara-perkara yang merosakkan iman mereka, Ya Allah. Wahai Allah, tolonglah semua anak-anak remaja Islam, Ya Allah, selamatkan iman mereka. Itu yang selalu saya buat. Sebab bukan senang nak selamatkan iman. Mak bapak dia kena sedar. Kalau tak nak pergi program saya, pastikan anda pergi program-program yang lain. Nampak tak? Jangan langsung tak pergi. Kuliah tak pergi, tak ada talaki, tak pergi majlis ilmu, tak dengar ceramah, tak belajar kitab. Satu kitab pun tak belajar. Tuan-tuan rasa kita ada magic ke nak selamatkan anak-anak kita? Jangan sampai anak kita dicelah kangkang-kangkang lelaki, baru kita nak cari jalan penyelesaian. Saya dah jumpa semua ni. Wahai ayah, jangan kita sombong kerana gelaran ayah. Kita adalah imam kepada seluruh ahli keluarga kita. Kita nak pimpin mereka bagaimana kalau tak ada ilmu? Bagaimana kita nak tundukkan mereka kalau tak ada ilmu? Kalau sekadar jerit, sekadar dengan kebengisan kita, kemarahan kita, kita tak mungkin mampu untuk tundukkan anak-anak kita. Depan kita dia takut, belakang dia buat maksiat. Depan kita dia cukup risau, tapi belakang kita tak mampu jadi orang setiap masa, setiap ruang, setiap saat depan anak kita. Maka jadilah orang yang ada ilmu. Tak ada kita depan dia, tapi ilmu yang Allah bagi pada kita boleh tundukkan dia di setiap ruang yang ada. Kerana kita ada Allah. Allah ada setiap ruang yang ada, tapi kita tak ada. Allah maha ada. Allah ada tuan-tuan. Allah kekal. Kita tak kekal. Satu hari nanti bila kita meninggal, anak kita yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh atau sebaliknya. Wahai ibu, ingat ni pesan saya. Ini saya belajar pada guru saya. Ingat ni. Teknik nak tundukkan suami sebab nak bawa dia kepada kebaikan. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah yang aku baca,
Ya Allah, jadikanlah dia seorang suami yang kau beri, jadikan dia seorang suami yang baik. Wahai Allah, jadikan dia seorang suami yang suka majlis ilmu. Ya Allah, jadikan dia seorang suami yang bersama dengan aku nak selamatkan keluarga. Minta 7. Baca surah Al-Fatihah 7 kali, pandang dia, kan? Ada banyak cara. Saya tak nak detailkan kat sini, tapi cukup saya kata ada orang tanya, kenapa 7 tak 1, 2? Nak 1 pun boleh, nak 2 boleh, nak 3 boleh. Yang saya belajar selalunya pada angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Kan? Nak buat 2, boleh, tak ada masalah. And saya kongsikan apa yang saya belajar. Buat 7 kali, ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah, selamatkan suami aku, jadikan dia seorang suami yang baik. Puan masih ada masa, 24 bulan, masih ada belas hari lagi. Puan baca surah Al-Fatihah, ya Allah, berikan dia hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan dia benarkan aku. Malah dia bersama dengan aku, ya Allah, dengar. Saya pernah ada program, saya panggil program tu Keluarga Sunnah Masri. Ingat tak? Ada seorang polis, dia punya sombong, punya angkuh, dia tak nak. Dia duduk kat hotel. Program tu 2 hari, pagi petang 2 hari. Program tu menangis saja. Program tu ialah program menangis, tapi saya tak mampu nak buat sebab sakit. Lepas sebab program 2 hari tu saya akan sakit. Sebab menangis kan, mula start dia nangis sampai Zuhur. Lepas tu nangis balik, mula start balik. Program tu memang sentuh hati. Keluarga Sunnah Masri. Kalau ada rezeki, kalau saya mampu buat, saya buat lah. Program tak perlu ramai-ramai, cukup dalam 20-30 keluarga. On. Itu memang kita buat tu, duduk kat bawah, menangis. Dia tak nak pergi program. Hari kedua dia datang, dengan dia tumbang. Bila dia benarkan diri dia sekejap, dengar yang baik, dia tahu yang baik itu akan beri kesan dalam hidup dia. Tumbang dia walaupun dia sombong. Tumbang, menangis ni. Masa tu kita ada keranda, ingat tak? Allahu Akbar. And presentation kita sesuatu yang selalunya orang tak terfikir. InsyaAllah 24/12, so many surprise for you all. Terlalu banyak surprise untuk anda semua. Manfaatkan apa yang saya kongsikan, insyaAllah. Soalan. Daripada platform F, Nur Asimah Abdul Malik. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta pandangan mengenai perkahwinan pada awalnya ikut ajaran Islam, tapi sebelah malamnya dia menjamu kawan-kawannya dengan berpesta dan minum arak. Itulah. Kan? Allahu Akbar. Ini trending sekarang, trend Saya tengok kadang-kadang buat majlis baguslah, malam tunggang, malam minum. Bukan apa, sahabat-sahabat. Hidup kita sekarang matlamat ni apa? Kalau matlamat kita dunia, itulah jadi. Kalau matlamat akhirat, tuan-tuan, Allahu Akbar. Hidup bahagia, tuan-tuan. Siapa yang ada matlamat akhirat, hidup dia bahagia. Hidup dia tenang. Nampak tak? Isteri pun lebih kurang, kita pun lebih kurang. Seronok hidup. Tapi kalau hidup ni berterlamatkan dunia, memang bercakaran setiap masa. Tak cukup ni, nak tu, nak ni. Pandang orang kita besar, nak beli, pandang rumah. Tak pernah puas. And sebab itulah, didik, tarbiyah, bimbing, asuh anak-anak kita dan suruh ahli keluarga kita dengan Islam. Masuk zuhur. Anda nak sembahyang zuhur, pergi sembahyang zuhur. Saya duduk madrasah. Kita bagi laluan kepada pelajar untuk siap-siapkan diri. Jadi saya akan ambil masa 15 minit, 20 minit, baru solat zuhur. Belajar-belajar siap diri, pasal mereka baru saja khailullah. Tidur waktu tengah hari. Kerana pada malam tadi, pagi tadi mereka bangun awal. Mereka bangun pukul 4 pagi, 4.30. Pukul 5 kelas dah mula. Mereka pagi-pagi dah bangun. Semalam pun kita penat. Sebab kita punya, kita tidur pun, saya tidur pukul 2 lebih. Iqbal sampai pukul 4. Sampai 9 pukul 4 kita ada banyak isu semalam kat madrasah. Alhamdulillah semua settle. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah mudahkan. Saya yakin sebesar mana, sesulit mana, sesakit mana, sepayah mana pun, apa masalah tu, Allah pasti ada. Bila kita bergerak secara jemaah, bergerak satu keluarga, yang berat jadi ringan. Itu yang kami amalkan di madrasah kami. Hujan memang tak akan berhenti. Madrasah kita bukan tempat pelajar-pelajar terbaik datang. Kita tempat pelajar-pelajar yang orang tak nak datang. Orang tak nak datang, orang tak nak dekat luar, dia akan sini. Tapi kita terima dengan rela. Kita terima dengan kasih sayang. Kita terima dengan penuh harapan, kita yakin Allah pasti bantu. Orang tak nak, kita ambil. Orang benci, kita ambil. Orang buang, kita ambil. Orang sailang, kita ambil. Orang tendang, kita ambil. Bercerai-berai, kita ambil. Broken family, kita ambil. Kena bantai, kena belasah, kita ambil. Itulah madrasah. Nampak tak? Tempat tarbiyah, pusat tarbiyah terbaik. InsyaAllah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi kita kan cakap, kita tak boleh bagi daya, Allah bagi daya. Kita perlukan tim yang kuat.
mak bapak pun mesti involve. Ini mak bapak pun sama. Kan sayang kita memang tak pergi mana lah anak tu. Kan adab tak ada apa tak ada memang habis lah. Soalan. Daripada TikTok Jess Octavia, Haris, macam mana nak didik biar budak nak dengar kata? Ada tak bacaan ke untuk budak nak lembutkan hati dia? Okey, banyak teknik kan. Nabi Allah Ibrahim minta kata apa? Apa yang Allah tulis dan nyatakan dalam Quran? Rabbi habli minas solihin. Itu nampak ringkas, nampak macam tak ada apa. Besar tu. Dia minta apa? Anak soleh, keturunan soleh. Besar. Kita kalau boleh, kalau mengandung, mudah-mudahan handsome lah. Mudah-mudahan cantik lah. Mudah-mudahan jangan macam Iqbal. Kau terpandang, ini ikhlas yang datang nanti, ibu-ibu mengandung, kalau boleh jangan pandang. Ni make up lebih ya. Nanti dia pakai jenis apa tu? Bukan. Sweater macam ni kan. Kalau macam ibu mengandung, dia akan tutup macam ni lah. Gurau dia. Anak nak dengar kata, ini kunci paling besar. Kunci paling besar. And saya harap ia dapat bantu tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan nak orang dengar kata tuan-puan, anak, kan, yang kita harap sangat didengar, tuan-tuan kena dengar kata Nabi. Tuan-tuan kena dengar perintah Allah. Tuan-tuan kena dengar. Jadi bila Allah perintah satu, buat. Maknanya tuan-tuan sedang dengar, tuan-tuan ikut, tuan-tuan patuh, tuan-tuan taat. Nanti tuan-tuan kata kepada Allah, wahai Allah, aku taat apa yang kau perintah. Tolonglah aku ya Allah, agar anak-anak aku taat apa yang kau perintah, yang aku sampai pada mereka. Nampak tak? 24 dan 12 datang. Teknik ni banyak. Saya tak terpikul ni. Kalau tak bagi kat orang, berat kat tangan saya. Asyik pegang je. Saya nak bagi. Faham tak? Wahai Allah, aku taat pada perintah kau. Aku mohon pada engkau ya Allah, bagi hidayah pada anak-anak aku. Semoga mereka taat pada apa yang aku perintah pada mereka, sesuai dengan kau, perintah kau kat atas aku. Nampak tak? Buat. Jangan dengar. Oh ya ke? Buat. And apa Nabi Musa buat? Dia minta pada Allah. Dan Allah turunkan ayat. And selari dengan kekurangan dan juga keperluan. Ketika nak bertemu dengan Fir'aun. Rabbi sabli bisali wasyali amri walukulatan bisali yafqahu qawli. Nampak tak? Taklah. Nampak? Allahu Akbar. Subhanallah. Soalan. Daripada Shima dekat TikTok, program di mana Pak Haris? Di Hotel Muzaffar, Melaka. Hujan Melaka. Shima. Kalau dulu Ella. Kan? Bila cinta bersemi. Ella tu. Itu lagu Ella. Lagu Shima lupa lah apa lagu Shima. Teringin lah. Teringin. Apa yang lagu mula? Setelah aku memiliki mana dengan Fuh lah mak, sebiji macam Shima. Suara dia. Nama sekarang dia Syafiqah Shima. Kalau nak dengar Syafiq menyanyi. Ini memang dah janji Kalau nak dengar apa Syafiq menyanyi lagu Shima sebagai intro. Tapi penghujung supaya lepas dia menyanyi dia bertaubat. Okey, soalan. Wah, ini mendung nak hujan Allahumma salli alaihi wasallam. Tempat satu persatu seorang tu. Seorang ni daripada ni user 6 ni sekali aku rasa teringin dia kata. Yalah soalan. Dah tua pun teringin apa tu? Dah tua pada nafsu. Teringin. Daripada sesekali kan. Daripada TikTok Noni. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, saya ada 2 orang anak perempuan. Bekas suami saya tak bagi kalau saya nak. Nak jumpa anak tak bagi Nak buat ke ajalah, bagi kuliah macam tu. Kadang-kadang kan dia macam ni. Perceraian yang tak jalan seperti mana yang sepatutnya akan menimbulkan perasaan curiga satu sama lain. Takut nanti anak tu sebelah mak. Takut nanti anak-anak sebelah ayah. Nampak tak? Kalau perceraian tu berlaku dengan cara baik, tak dapat jumpa sesuatu yang boleh menyatukan lelaki dan perempuan ni sebagai suami isteri lagi, mereka ambil kata putus untuk bercerai. Tapi perceraian tu masih kekal dalam hubungan yang baik. Anak-anak tak jadi mangsa. Tapi bila bercerai tu,
atas sebab saling tuduh menuduh, saling tak selesa satu sama lain, campur tangan keluarga lagi, akan berlaku. Masing-masing nak tunjuk dia pro kepada anak dia. Itu yang anak rosak. Jumpa bapak bagi handphone, makan KFC, McDonald, makan Burger King, makan sedap-sedap. Yang mak ni tadi didik anak jangan semua tu. Jadi anak ni confused, dia akan pro kepada orang yang bagi dia segala-galanya. Itu yang jadi rosak selalunya. Macam kita kan masalah lah. Ustaz bagi pam, ni ustaz bagus. Itu remaja pemikiran. Kan? Hakikatnya tak betul. Faham tak? Hakikatnya itu akan membunuh masa depan pelajar, pemikiran dia. Jadi puan, tak ada cara lain puan, melainkan puan banyak doa. Puan kena banyak zikir. Bila anak membesar, dia akan membesar dengan kehidupan puan yang puan bangunkan tu. Allah Akbar. Puan pergi ceramah, puan rakam, bagi anak-anak dengar. Dia datang kat rumah puan, kan, dia tak dibenarkan pergi ceramah mana-mana pun. Puan didik dan tarbiyah mereka supaya dengar program-program agama. InsyaAllah. Itu satu cara sebenarnya. Tapi kalau bapak memang tanamkan anak dengan perkara buruk, maka buruklah yang akan tumbuh. Buruklah yang akan disemai nanti. Itu yang kita takut. Kan? Kena pula bekas suami, bekas isteri, masing-masing tanam kebencian. Kau jangan percaya kat mak engkau tu. Mak engkau begini. Anak keliru tau. Anak jadi mangsa tau. Yang si mak cakap, kau jangan percaya kat bapak engkau tu. Dia tu kaki betina. Banyak perempuan. Satu mak bercerai dengan dia. Jahanam anak. Tuan-tuan, jangan bawa anak-anak masuk dalam perseteruan anda. Jangan masuk anak-anak dalam perkalian anda. Jangan heret anak-anak dalam perbalahan anda. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kesian anak-anak tu. Bangunkan mereka dengan kasih sayang, biar mereka menilai sendiri. InsyaAllah. Saya percaya tu. Jadi, puan, saya mungkin tak dapat maklumat yang detail. Apa yang saya boleh kongsikan, puan, duduk dengan anak-anak, banyak hidupkan sunnah. Kan? Kita mungkin tak boleh ubah sikap suami kita. Tapi kita boleh bangunkan anak-anak kita, bila tiba masa dan detiknya, dia akan ada agama. Kan? Kita buatlah semampu yang boleh, minta bantuan Allah, doa banyak. Semoga anak-anak tu nanti boleh belajar sekolah agama. Atau belajar tahfiz. Itu setak langsung dia memang duduk dalam ilmu. Dalam perkampungan ilmu. Dalam majlis ilmu. 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Betul tak? Kalau kita nak bawa pergi majlis, kau suami tak bagi, cuba kita pujuk, cakap baik-baik. Kan? Ataupun pada waktu yang sama, kita doa, kita zikir. Mudah-mudahan Allah bagi daya demi masa depan anak-anak kita. Hantar dia ke tahfiz. Sebab semalam saya dah bagi tahu, Allah sendiri yang nyatakan apa dia, sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia, seelok-elok manusia adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ini yang kita nak kejar. Satu saya kata, banyak orang buat benda yang tak patut dibuat. Kan, dia sanggup ulang alik hantar anak dia pergi tuition, tapi dia tak buat benda yang sama untuk bantu akhlak anak dia, iman anak dia, akidah anak dia. Nampak tak? Lepas tu salahkan orang. Anak saya jadi macam ni pasal dia. Hakikat ni kau tak buat apa-apa pun untuk samakan iman anak-anak kamu. Allahu Akbar. Wallahu alam. Next. Daripada platform F, daripada hamba Allah. Assalamualaikum Pak Aris. Saya nak tanya, dengan mengikuti program Pak Aris ni, boleh mengubah keluarga lebih jadi yang terbaik ke Pak Aris untuk anak-anak dia buat apa? Kalau kamu pergi kedai makan mi goreng, kedai kat ujung tu makan mi rebus. Kat kedai tu satu makan tak ada. Mana tempat yang kamu kenyang? Mi goreng, mi rebus. Tempat tu langsung tak ada apa-apa. Kalau kamu tak pergi mana-mana majlis, langsung tak ada kesan kepada perubahan keluarga kamu. At least kamu pergi, daripada 100 saya kongsikan, ada 4 kamu amalkan, insya-Allah. Tak ada benda baik yang kamu amalkan akan dahir, akan tumbuh, menghasilkan benda buruk. Percayalah. Insya-Allah. Saya penuh keyakinan tu. Dan saya tak boleh jamin orang pergi program saya, dia jadi baik sebab hidayah milik Allah. Tapi saya yakin bahawa setiap perbuatan baik, Allah akan bagi yang baik. Kamu hadir, saya akan ajar kamu bagaimana teknik doa, bagaimana hadirkan diri, bagaimana nak dapatkan sesuatu yang bermanfaat, bagaimana nak fikir yang baik. Saya akan ajar pada itu. InsyaAllah. Manfaatkan setiap masa. Anda pergi kedai makan langsung tak ada makanan, dengan kedai makan tapi ada makanan, tentu tak sama hasilnya. Anda pergi majlis ilmu pada pukul 9 pagi, 8 pagi, 24 bulan 12, 8 pagi hingga 5 petang, tari yang sama tu, kamu duduk depan TV, tari yang sama tu, kamu lepak-lepak, borak-borak, habis satu hari. Dengan waktu yang sama tu, kamu pergi majlis ilmu. Mana yang bermanfaat? Apa hasil pada hari tersebut? Nampak tak? Nampak?
Jadi pada pukul 8 hingga 5 petang, daripada 100 saya bagi, sangkut 15. 15 ilmu kamu balik, daripada 15, hanya mampu buat 2. Ada 2, daripada duduk 8 pagi sampai 5 petang, and main handphone, anak pasti main handphone, main game, main chatting dan sebagainya, satu benda tak dapat. Itu tak termasuk lagi keberkatan majlis ilmu. Tak termasuk lagi limpahan para malaikat turun sebab Allah redah majlis ilmu tersebut. Oi, mana ada orang duduk-duduk main handphone, malaikat semua turun. Kita masuk di majlis ilmu, malaikat dah datang. Penuh. Sebab malaikat ini hadis. Nabi cerita. Ada malaikat memang kerjanya Allah turunkan majlis ilmu. Banyak, bukan 1 2. Tuan-tuan kena faham. Buat limpahan malaikat bersama. Apa hasilnya? Macam kami ada madrasah. Bila kami ada madrasah di tempat ini, penduduk kawasan sekitar ni semua dapat manfaat. Kalau dia faham. Dia akan doa, wahai Allah, dengan adanya madrasah di kediaman kami, bantulah aku. Pandanglah aku, lindungi keluarga aku. Kalau dia faham. Dia tak faham, apalah, leceh. Ada masyarakat tempat kita ni. Ulang-alik. Kan? Oh, menyusahkan orang ke. Dengan bas keluar masuk. Seminggu sekali mesti ada bas masuk. Allah. Dia tak faham. Kan? Dia tak faham. Kalau dia faham, tangan tak berhenti doa. Tangan tak berhenti kan, mengharap. Mulut tak berhenti bersyukur. Banyak. Nampak? Jadi, pergi program, bukan maknanya terjamin jadi baik. Tapi tak pergi, langsung tak dapat baik. Boleh faham? Semayang boleh, semayang tu apa, confirm ke masuk syurga? Tak semayang confirm neraka. Itu jawapan dia. Faham? Kan? Semayang boleh masuk syurga ke? Alah, semayang banyak umat maksiat. Tapi tak semayang confirm neraka. Walaupun tak buat maksiat. Dah semayang tapi berzina, apalah. Kan? Tak semayang tapi tak berzina, confirm neraka. Faham? Itu jawapan dia supaya kita faham soalan. Daripada telefon F, Kasih Ilahi. Salam Pak Aris. Suami saya minum ketum, isap rokok, malas kerja. Saya dah stres sangat-sangat. So dia buka kedai ketum lepas tu buat laporan polis. Jadi dia akan dikerjakan dalam lokap. Kan? Sebenarnya kan suami anda, kan, suami anda ni, dia tak nampak apa yang kamu nampak. Jadi siapa yang maha nampak? Siapa maha melihat? Allah kan? Minta pada Allah, wahai Allah, aku mohon pada engkau sebagai seorang isteri yang sentiasa patuh dan taat pada suami. Tolong aku ya Allah, selamatkan suami aku, agar dia nampak apa yang aku nampak, agar dia fikir apa yang aku fikir. Atau setidak-tidaknya Allah, dia boleh pimpin keluarga ini. Wahai Allah, aku takut ya Allah. Aku takut azab engkau. Tolong aku ya Allah. Doa jangan putus. Doa jangan putus. Allahu Akbar. Dia yakin apa yang dia buat. Tapi kalau tak memberi manfaat, keyakinan itu sia-sia. Allahu Akbar. Anda sebagai seorang isteri, doa anda jangan putus. Doa jangan anda berhenti. Ingat tadi surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Ya Allah, dengan berkat surah Al-Fatihah, ya Allah, berilah dia hidayah. Baca surah Al-Fatihah. Ya Allah, aku nak sedekahkan surah Al-Fatihah ni pada suami aku. Dengan berkat surah Al-Fatihah ni, ya Allah, berikan dia hidayah. InsyaAllah, tak jadi masalah. Buat, usahakan, insyaAllah. Jangan putus. Satu dengan Allah ni istiqamah. Jami'ah dan sami'. Biar sedikit tapi berpanjangan. Itu lebih mahal. Berbanding buat hari ni, 2 hari tak buat, buat balik, seminggu tak buat. Allah tak suka macam tu. Satu Allah kata, sebab tu, ulama kata apa? Biarlah sedikit tapi berpanjangan, insyaAllah. Next. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada TikTok Mikaela Claire, berapa harga program seminar? Program tu RM50 je. RM50. InsyaAllah. Kontak kita. Kita ada offer sekarang. Sesaat akhir ni kita ada offer. InsyaAllah. Datang. Tak ada masalah. Pak Riz, saya susah. Saya orang miskin. Duit saya tak seberapa ada. Boleh datang. Boleh. Datang, daftar. Kita bagi free. InsyaAllah. Kita bukan buat program ni untuk jadi kaya raya. Allah tahu nak kayakan kami macam mana. Faham tak? Tapi kami nak hari itu kita benar-benar kaya dengan ilmu. InsyaAllah. Wa man arada dunia fa'al bi ilmi. Nak dunia mesti ada ilmu. Wa man aradat humma fa'al bi ilmi. Kalau nak dunia, nak akhirat mesti ada ilmu. InsyaAllah kita dapat. Utlubu ilman madi ilal had. Tuntutlah ilmu daripada ayunan boyan hingga ke liang lahat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Daripada TikTok Bintang. Assalamualaikum Pak Riz. Bila berpisah sebab orang ketiga, tapi kita tak pergi serang langsung, teruk ke saya? Itu terbaik. Anda lah manusia yang terbaik.
Kalau ada orang khianat anda dan anda tak balas, anda minta Allah balaskan anda orang bijak. Tapi kalau anda balas, panjang cerita, perundangan lain, polis lain, dia silap-silap dia balas pula, silap-silap dia main santau sihir. Kadang-kadang dia kerjakan kita tu sampai tak boleh bangun, sebab nak suami kita. Ya Allah, suami aku khianat aku. Wahai Allah, aku taat pada suami aku, aku setia pada dia, tapi dia khianat aku, ya Allah. Dia tak sepatutnya kahwin satu lagi, kerana dia sendiri nafkah pun tak tunaikan. Dia sendiri pun kadang-kadang tak balik rumah. Nafkah zahir batin pun tak bagi, ya Allah. Anak-anak pun dia tak mesra, ya Allah. Tiba-tiba dia kahwin satu lagi. Ya Allah, kalau kau lihat ini perbuatan yang salah, ya Allah, aku mohon kau saja maha adil, kau berilah pembalasan setimpal. Ya Allah, wanita ini menghina aku, wanita ini fitnah aku, sedangkan suami aku diambil, difitnah aku. Wahai Allah, aku tidak akan balas, kerana aku sayang, kerana aku beriman pada engkau, kerana aku tahu yang mana benar mana tidak. Maka ya Allah, aku serahkan pembalasan ini pada engkau. Serahkan pada Allah, biar Allah balas. Tengok apa jadi. Ya, itulah selalu saya buat. Orang buat apa pun, ya Allah, engkau lah sebaik-baik pembalasan. Aku serahkan segala pada engkau, ya Allah. Jadi jangan fokus pada result. Tak balas-balas pun, dia bahagialah, dia naikkan kat status. Ramai orang tak faham. Kalau dia naikkan gambar kat status dia tengah bahagia, itu adalah sandiwara yang disebut oleh iklim. Sandiwara. Macam lagu dia. Ada kan? Ada kan? Sandiwara tu kan lagu dia. Alamak. Faham? Dia saja je. Kalau dia ada masalah, ada konflik dengan satu pihak yang lain, dia saja masuk gambar-gambar dia. Itu sebenarnya itu game je. Nak sakitkan hati kita. 6 bulan tadi kata. Kan? Saya selalu kena. Kalau orang berhenti marah sahabat saya, dia akan naikkan status. Dia akan naikkan gambar anak dia. Anak dia tiba-tiba jadi pandai. Saya tak ada masalah. Kalau saya rasa saya tak nak tengok, saya blok. Buang masa buat apa? Kan saya kata tadi, jangan buang masa buat benda yang tak patut kita buat. Dia pun bantai kita. Biasalah orang kalau berhenti dia akan bantai kita kan. Tak apalah, bantai-bantai lah. Puaskan hati dia. Allah saja maha mengetahui. Dan ada orang kata, anak saya ni, ustaz kata anak saya dalam masa 6 bulan boleh. Sampai sekarang tak settle-settle. Biarlah. Kan yang terbaru saya dapat tahu, selepas 6 tahun. 6 tahun baru habis. Nampak? Bantai orang, fitnah orang. Tapi alhamdulillah habis kan? Teruskan perjuangan anda. Kejayaan anda, kita suka, kita kongsikan. Alhamdulillah. Okey, saya undur diri Saya serah kepada Syafiq. Ke nak Iqbal? Kalau kamu tiba-tiba terdengar orang kata itulah Iqbal. Atau perkataan dia slow-slow masuk, itu Iqbal juga tu. Tapi kalau nampak berjauh mendung, itu confirm dia. Gol tengah hari ni. Gol tengah hari. Okey, saya undur diri. InsyaAllah, terima kasih. Seronok bertemu dengan anda semua. Jaga diri baik, buat yang terbaik. Sebab kita kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan belajar sama-sama ilmu kekeluargaan bersama dengan pakar perunding ilmu kekeluargaan kita, iaitu Pak Riz. Untuk makluman anda yang mungkin kali pertama hadir dalam live Pak Riz adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 28 tahun dalam bidang kekeluargaan ini. InsyaAllah lah, jadi dengan pengalaman inilah Pak Riz nak kongsikan dengan anda semua insyaAllah dalam live seperti inilah. Dan kemuncak untuk majlis ilmu seperti ini adalah pada 24 Disember 2023 hari Ahad daripada jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Ballroom Hotel Muzaffar. Saya ulang balik, di Ballroom Hotel Muzaffar Air Keruh Melaka. InsyaAllah pada 24 Disember, sehari sebelum Christmas. Untuk makluman anda, 24 Disember adalah hari Ahad. Dan insyaAllah satu hari tersebut kita akan duduk belajar bersama-sama dengan Pak Riz untuk sama-sama kita selamatkan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kepada tuan-puan yang bagi soalan tadi, terima kasih. Dan kepada yang bagi soalan dan tak sempat dijawab tadi, mohon maaf sangat-sangat insyaAllah kerana kekangan masa kita. Namun begitu insyaAllah boleh simpan soalan itu untuk kita ajukan kepada Pak Riz untuk live besok insyaAllah. Untuk makluman anda, Pak Riz bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin sampai hari Sabtu, daripada jam lebih kurang jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang insyaAllah.
Dan jangan lupa juga kepada anda yang belum daftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar bersama dengan Pak Aris, jom sama-sama kita dapatkan info segera di kalau di TikTok boleh dapatkan di profil kita, dan jika anda menonton daripada platform F dan Y dah ada info, teruslah berhubung dengan kami insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada 24 Disember 2023 di Ballroom Hotel Muzaffar Aikro Melaka insya-Allah. Jom sama-sama kita jumpa Pak Aris secara berdepan untuk kita belajar banyak lagi ilmu-ilmu menarik untuk kita selamatkan keluarga kita insya-Allah. Seterusnya juga Pak Aris juga dah buka pendaftaran untuk kemasukan ke Madrasah Pak Aris untuk sesi 2024 insya-Allah. Untuk pelajar lelaki boleh, pelajar perempuan pun boleh, dan alhamdulillah kepada yang telah pun mendaftar insya-Allah. Dan untuk informasi lanjut boleh juga menggunakan cara yang sama. Jika di TikTok boleh pergi ke profil kami, dan jika menonton di platform F dan Y dah ada dah info di situ, bolehlah berhubung dengan kami insya-Allah untuk sama-sama kita daftarkan anak-anak kita belajar di Madrasah Pak Aris di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil Melaka. InsyaAllah. Okey, seterusnya jangan lupa juga untuk support juga produk daripada Madrasah Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee. InsyaAllah minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. InsyaAllah dengan setiap pembelian anda sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi Madrasah Pak Aris. Dan kepada anda juga yang ingin membantu memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris untuk kita membiayai kos operasi seperti bil utility, kita punya bil utility seperti bil air, bil elektrik, bolehlah berhubung dengan kami insyaAllah. Dengan setiap sumbangan anda, kita dapatlah memberi sedikit keselesaan kepada anak-anak tahfiz warga di sini untuk mereka menghafal Quran dan menjalankan aktiviti dengan sebaik mungkin insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Aris, iaitu Kambing Bajet Madrasah. Kambing Bajet Madrasah, di mana kita ada buat kita ada buka lah kepada tuan puan yang ingin mencari kambing untuk akikah, kan, majlis keramaian insya-Allah. Kambing golek pun bolehlah berhubung dengan kami insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada hasil penjualan kambing tersebut dapatlah kita manfaatkan untuk pembangunan di Madrasah Pak Aris insya-Allah. Okey tuan-puan, terima kasih. Salam suhu untuk semua insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk disandarkan pada kelemahan kami semua. Kita semualah sebagai hamba untuk sama-sama kita perbaiki diri dan mencari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih tuan-puan, salam suhu. Kita bertemu lagi esok dalam live berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.